Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita jumpa lagi pada hujung akhir pengajian kedua. Hari ini sekadar mana kita nak mari murajaah tentang pengajian kedua pelajaran tarikh kita lah. Oleh sebab kerana kita tak ada nak murajaah di dalam bilik, di dalam kelas, maka dengan secara mudah saya buat video ini supaya kita murajaah mukarrar yang akan keluar di dalam peperiksaan akhir pengajian kedua. Pengajian kedua iaitu kita ngaji tentang Khalifah Bani Umayyah. Seruk mudah-mudah dalam video ni supaya kita tak siwi panjang telajak. Tapi nak meliputi boleh kata semualah kita ngaji tu. Kerana seruk ni bukan nak laik sosa. Cuma kita nak tahu kata gapo berlaku pia orang buat. Lepas tu natijah ia jadi baikno sambil sikitnya daripadanya ialah iktibar yang kita dapat daripada pengajian kita. Baik, kita masuk Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah ni adalah khalifah yang kedua. Selepas pada dia tu ialah Khalifah Ar-Rashidin, panggil Khulafa Ar-Rashidin. Khalifah 4 ataupun 5 hak kita ngaji tu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hak kata 4, hak kata 5 tambah seorang lagi anak Sayyidina Ali iaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Maka lepas pada Al-Hasan bin Ali tu Hasan ia serah jawatan, ia serah khalifah dia tu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan tu mengistiharkan, ya istihar kata lepas pada ni adalah Khalifah Bani Umayyah. Baik. Jadi kita faham dah lah ni kata lepas pada Khulafa Ar-Rashidin ialah Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah ni mula mengentah, mula pegang teraju negara Islam tu ambil sejak tahun 41. Ingat molek tahun 41 Hijrah sampai tahun 132 Hijrah. Ni misalnya atau soalan mari tanya kata bilakah mulai kerajaan Bani Umayyah? Kita pun jawab boleh kata 41 Hijrah. Dan khalifah kerajaan Bani Umayyah ni dah adanya 14 orang. Adanya 14 orang daripada dua saluran, iaitu dua terakun. Terakun mula-mula ialah terakun Abu Sufyan. Yang kedua terakun Al-Hakam. Dua-dua terakun ni ia gisuk di pihak, ia gisuk di Umayyah. Sebab itulah panggil Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah. Ya, orang hak jadi khalifah dalam tu adalah anak cucu Umayyah semua. Baik, kita masuk gi pelajaran yang kena lalu dah. Hak kita ngaji mula, start kita ngaji tahun 2 ni kita undur. Mula-mula kita ngaji dah pelajaran ni, tapi kita undur main ngaji mula supaya kita nak lebih faham di dalam isi sejarah. Pelajaran ni ialah khalifah yang pertama, ya kecah khalifah yang pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ia adalah sahabat. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ni adalah orang isytiharkan, orang serta pernah Raja Wong Umayyah. Ia ni adalah khalifah yang pertama hak kerajaan Bani Umayyah. Mula ia jadi khalifah tu tanggal 25 Rajab tahun 41 Hijrah. Hak ni banyak soalan dah kalau kita tengok sini. Soalan mula-mula siapakah khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah? Maka kita kena boleh jawab kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Tanya pula bila ia jadi khalifah? Jawabnya 25 Rajab tahun 41 Hijrah. Maka tahun 41 Hijrah Muawiyah bin Abi Sufyan naik jadi khalifah ni panggil tahun tu tahun persatuan. Bahasa Arab panggil Amul Jamaah.
Di dalam pemerintah ni mula-mula sekali hak Muawiyah bin Abi Sufyan dia buat ialah dia tukar ibu kota Islam. Sun kelang racakan Islam tu asal duduk di Madinah. Lepas tu pindah alih gi duduk di Syam ataupun kita panggil Dimashq, merang Damaskus. Baik. Maka lepas pada ia alih ibu kota kerajaan, maka Muawiyah pun mulalah buat apa? Buat istana peracawang untuk dia. Lepas tu buat tahan ungkarak ataupun kita panggil barisan pengawal. Diadakan barisan pengawal peribadinya, tahan ungkarak bodyguard untuk diri dia. Dan ia buat pula masjid nama Masjid Al-Umawi. Buat pula dalam masjid tu tempat khas, pisik, tempat untuk raja. Hak jadi raja Bani Umayyah tu semaya, ada tempat khas untuk ia. Dalam tempat tu ada askar-askar duk tunggulah supaya jaga keselamatan hak raja, hak khalifah. Baik. Tu hak Muawiyah buat kepada dia. Dan kita tengok pula Muawiyah buat kepada rakyat dia. Mula-mula sekali Muawiyah buat permudahan, buat cara tentang keselamatan di dalam negeri, cara tentang kesenangan kepada rakyat di dalam negeri. Salah satunya ialah Muawiyah dia buat perjalanan surat warta berita ataupun kan preseni. Hatta cuk mai hatta berita tu jadi banyak. Ya buat kan preseni. Ada cara-cara dia lah hak dia buat tu. Tu hak nyata-nyata sekali hak Muawiyah buat kepada rakyat, iaitu permudahan, kesenangan kepada rakyat di segi berita. Baik, lepas pada tu masuk pembukaan. Ataupun kan kayai anaket. Baik, pembukaan Muawiyah bin Abi Sufyan kayai anaket hatta askaya untuk gi dakwah Islam tu di antaranya ialah sebelah timur tawan iaitu Sapa Negeri Sind. Tu berlaku pada tahun 45 Hijrah. Boleh Negeri Sind, Ket. Negeri Sind tu di Menam India. Menam Sintu India. Tu negeri hak Muawiyah buka sebelah timur, sebelah tawan Baik. Yang kedua ialah sebelah Europe, iaitu sebelah Istanbul. Muawiyah bin Abi Sufyan ni ia akak song lah. Angkat ni makna song tahan, song askar, hatta askar, angkat askar kepada Istanbul, serai Istanbul, tapi tidak berjaya. Tu berlaku pada tahun 48 Hijrah. Lepas tu ada berlaku kali yang kedua, iaitu pada tahun 53 Hijrah. Kedua-dua tu tak ada berjaya. Tak leh nak di kampung hak Konstantinopel, hak Raja Kaisar. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga ialah pembukaan sebelah Tawib Afrika. Sebelah Afrika, kerajaan Bani Umayyah boleh buka negeri Sapa Negeri Tunisia. Tu berlaku pada masa tahun 50 sampai 55 Hijrah. Pembukaan. Ingat molek, pembukaan ada 3. Yang pertama, buka negeri Sind sebelah timur. Yang kedua, hak boleh bukalah, buka negeri Tunisia sebelah Afrika, Sapa Negeri Tunisia. Sebelah Europe naik gi tak hatta gi tapi tak berjaya. Habis pembukaan. Lepas pada pakai masa Muawiyah tu buka-buka negeri gapo siap belaka dah, suk tua ya bahasa dia tu tak agak dah, maka dia latih. Ni masuk waka putra mahkota Makura Cekuman. Muawiyah bin Abi Sufyan ni tentang ataupun latih putra mahkota, iaitu anak dia. Dia latih anak dia iaitu Yazid bin Muawiyah jadi putra mahkota.
Putera mahkota ni gapo? Putera mahkota ni seolah-olah orang yang akan ganti raja apabila raja tu mati. Baik. Muawiyah Latik Yazid bin Muawiyah anak dia tu jadi putera mahkota pada tahun 50 ni Hijrah. Ni ada soalan boleh jadi. Boleh jadi kata, siapakah putera mahkota pada masa Muawiyah yang pertama? Muawiyah bin Abi Sufyan lah kalau Muawiyah yang pertama. Kita jawabnya Yazid bin Muawiyah anak dia. Lepas tu bila berlaku? Tahun mana? Jawabnya 50 ni Hijrah. Maka akhir dah pada tahun 60 Hijrah, belum pada Muawiyah nak meninggal dunia, Muawiyah ada pesan ni ataupun orang panggil khamsangsiah, wasiat. Muawiyah berwasiat kepada anak dia banyak perkara, tapi hak kita duk keceknya di dalam kitab kita adalah 3 perkara. Dalam surat kita sebut pesan Muawiyah kepada anak dia tentang politik, kiokapkan menang. Yang pertama, Muawiyah pesan iaitu Yazid Al-Husain, cucu Nabi itu adalah orang lemah. Maka jagalah dia. Jangan siapa dia tu kena bunuh. Makna tu jaga keselamatan anak cucu Nabi. Jangan dia kena bunuh. Sebab apa? Sebab ada orang nak bunuh cucu Nabi. Tu yang pertama. Yang kedua, Muawiyah pesan Yazid Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, anak Khalifah Umar. Dia tu adalah ahli ibadah. Dia tak ada cara, dia tak ada padu tentang politik. Dia mai dah kiokan kapkan meng, dia mai dah yung kio kapkan meng, maka jangan giganggu dia. Yang kedua, Muawiyah tak sewi Yazid tu giganggu Abdullah bin Umar. Yang ketiga ialah Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair ni adalah sahabat Nabi. Muawiyah kata dia ni adalah orang yang bijak. Kalau Yazid, ni pasal lah, kalau Yazid kuasa nak berkawan, nak sign dengan Abdullah bin Zubair, maka sign lah. Kerana dia akan wipedah banyak kepada kerajaan Bani Umayyah. Tapi kalau tak boleh sign, kalau tak boleh mai duduk sekali, maka jangan siapa pergi. Maka jangan siapa pergi, maknanya jangan bunuh, jangan pergi. Kerana Islam sama Islam. Tapi ada orang lek selagi mana Yazid tu kuasa nak tahan. Tu pesan ni 3 perkara hak Muawiyah pesan kepada Yazid. Baik. Lepas pada tu Muawiyah meninggal dunia. Meninggal dunia pada tahun 60 Hijrah, bulan Rajab juga. Ia terima jadi khalifah bulan Rajab tahun 41 Hijrah. Ia mati pun bulan Rajab tahun 60 Hijrah. Berarti 20 tahun Muawiyah jadi khalifah. Ambil jak tahun 41 sampai tahun 60 Hijrah. Ning adalah khulasah hak Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyak dah soalan tu. Kalau kita cek tengok Muawiyah mati bila, apa nama tik hak Muawiyah pesan kepada anak dia, Muawiyah buka negeri mana tik, Muawiyah latih putera mahkota, pia jadi putera mahkota pada masa Muawiyah tahun berapa. Tu dia. Dan kita masuk pula seterusnya pelajaran yang ketujuh ialah khalifah yang kedua hak kerajaan Bani Umayyah ialah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ni jadi khalifah ambil sejak tahun 60 Hijrah sampai tahun 64 Hijrah. Yazid bin Muawiyah ni peribadinya tu awal-awal tak comel mana, tapi akhir setengah ulama kata ada kebaikan di diri Yazid bin Muawiyah. Baik. Awal-awal ia tak baik macam mana? Awal-awal ia tak baik kerana perkara yang berlaku pada masa hak Yazid bin Muawiyah tu tak comel mana. Gapo tek perkara hak berlaku? Berlaku pertama kali ialah peperangan Karbala pada tahun 61 Hijrah. Peperangan Karbala ni gapo? Peperangan Karbala ialah perang di antara Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi, dengan tentera hak Yazid, tentera hak khalifah, iaitu namanya
Ubaidillah bin Ziyad jadi ketua tentera. Metap Ubaidillah bin Ziyad perang dengan cucu Nabi. Akhirnya perang tu buat Sayyidina Husain bin Ali mati. Lepas tu kena kerak tekak. Tu adalah perkara hak berlaku pada masa Yazid bin Muawiyah. Tanya, berlaku baik tu Yazid bin Muawiyah wasa baik no. Sungguh pun Yazid bin Muawiyah ni tak se seteru tahan kan มือง tak se ada orang mari badu ha kan มือง ha politik, ha kan pokkrong ni Yazid ia tak se orang mari duduk keng dengan dia. Tetapi kematian Sayyidina Husain ni buat Yazid bin Muawiyah ni rasa sedih. Sedih dituju mana? Sedih dituju kata tak boleh nak jaga wasiat kamsang siah ayah dia dulu. Dulu tu Muawiyah bin Abi Sufyan wasiat kepada Yazid kata jagalah Sayyidina Husain, jangan siapa orang mai bunuh. Tetapi jaga bahasa mana? Orang lain tak ada bunuh, tapi orang hak kita ni pergi bunuh Sayyidina Husain. Tu adalah perkara yang buat Yazid bin Muawiyah sedih tentang kansia syawit kematian hak Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dan perkara hak berlaku yang kedua boleh kata tak molek juga, iaitu ialah pemberontakan di negeri Hijaz. Hak ni berlaku pada masa tahun yang ke-63 Hijrah. Lepas pada peperangan Karbala 2 tahun. 61 Karbala, 62 senyap tak boleh nak buat gapo. Orang kampung pun duduk sedih dengan kematian cucu Nabi. Sebab kena bunuh habis sedih sangat tu. Kalau mati biasa tak apa. Kerana cucu Nabi ahli syurga. Buat tahun yang ketiga tu berlaku pemberontakan, berlaku celacun, berlakukan petuang totan amnat hak Yazid bin Muawiyah. Tahun 63 berlaku pemberontakan di negeri Hijaz. Negeri Hijaz ni bahasa Sia panggil Kap Semut Arab. Negeri Arab ataupun มือง Arab hak tip dengan tele, hak tip dengan maha semut. Panggil Kap Semut Arab ataupun Hijaz. Berlakulah mula-mula kali di Mekah ada orang bangun mari totan, bangun mari berontak kerajaan hak Yazid. Maka buat Yazid tu hatta orang, hatta tentera 12,000 orang, 12,000 kon. Ada warna, ada metap namanya Muslim bin Uqbah gi seyup kan peratuang di Mekah, di Madinah mula-mula. Gi seyup di Madinah kerana apabila di Syam tu Syria tu mari nak jumpa Madinah dulu. Yo gi seyup di Madinah dulu. Buat orang Madinah tu kena mati, kena bunuh ramah. Ramah orang Madinah mati. Padahal situ kubur Nabi. Padahal situ adalah tanah haram. Tanah haram ni masuklah tanah hak kita kena hormat. Tetapi tentera hak Yazid tu buat besan tu. Buat gi serai, buat gi bunuh. Mati ramah orang Madinah. Siapa kau orang Madinah lain tengok tu wasa gerong. Tengok atau tahun ni Islam sama Islam boleh buat. Maka orang lain pun slow gis di jong kepada tentera hak Yazid, jong kepada tentera hak Muslim bin Uqbah. Jadi 12,000 orang tu duduk di Madinah. Lepas pada di Madinah tu berlaku pula pemberontak di Mekah. Diketuai wana kan totan amnat hak Yazid di Mekah ialah Abdullah bin Az-Zubair. Berlakulah klum hak orang Mekah campur dengan hak Madinah. Dia lari mari hak kan telum hak Yazid mula-mula di Madinah. Campur mai duk ruam di Mekah. Ada wana ialah Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair pun stapana perakat akad diri dia tu jadi sebagai khalifah di Mekah. Tentang diri sendiri ni jadi khalifah, nak pokkrong, nak raksa kuam sengup
hak rakyat, hak percacun di Mekah. Maka apabila Yazid tahu besen tu dah, dia suruh Muslim bin Uqbah duduk di Madinah, mari di Mekah untuk mari selaikan cumnum, selai kancah racun di Mekah. Maka mari tak ada siapa Mekah, Muslim bin Uqbah mati dulu. Lepas tu naik rong hak Muslim bin Uqbah, iaitu Al-Husain bin Numair. Husain bin Numair naik jadi ketua tentera untuk diserang Abdullah bin Zubair di Mekah. Tu berlaku pada tahun 94 Hijrah. Ya tak banyak ni. 91 peperangan Karbala, 92 ada gapo, 93 ada pemberontak di Madinah. Yang keempat ada pemberontak di Mekah. Maka bersapa di Mekah tentera hak Husain, tentera hak Yazid tak boleh nak masuk Mekah. Boleh duduk lek luar saja. Cuma tak pekong anak batu masuk. Penyai dulu pakai lu kerasun jadi batu. Pekong batu masuk dit, kreng dit, batu masuk siapa kok buat dinding Kaabah tu runtuh. Tapi duduk tak lama. Tak lama setara mana. 3 hari 3 malam. Maka Husain bin Numair dapat berita tahun 94 Hijrah kata Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Boleh berita kata khalifah mati dah. Maka Husain bin Numair hak tak ada nak serai mana dah kerana tu adalah tanah haram. Tapi buat kerana perintah, buat kerana khamsang. Maka Husain bin Numair pun minta perdamaian, sengup sek dengan Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah pun maafwi dan Abdullah bin Zubair pun jadi khalifah di Mekah. Maka lepas pada tu mati khalifah yang kedua Yazid bin Muawiyah. Naik pula pelajaran yang ke-8 ialah pelajaran khalifah yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid ni tak ada nak royak soleh. Pada royak tapi tak apa dah. Kalau kita faham, insya-Allah kita boleh buat soleh. Tu dia ustaz yang hekkan hak berlaku tu. Baik, kita pergi pengajaran yang ke-8 selalu dah supaya tak lewatkan masa. Pelajaran yang ke-8 ialah Muawiyah bin Yazid, khalifah yang ketiga. Kita jangan tukar dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ialah Muawiyah pertama. Tu sahabat. Dan Yazid bin Muawiyah, anak hak Muawiyah nama Yazid. Lepas tu Yazid ada anak, ia tak nama anak ia tu Muawiyah juga. Panggil Muawiyah bin Yazid ataupun Muawiyah yang kedua. Ada Muawiyah Tineng, ada Muawiyah Tisa. Khalifah yang ketiga ni adalah Muawiyah kedua. Muawiyah yang kedua. Dia jadi khalifah tak lama kali, hanya 3 bulan ya jadi khalifah. Kerana gapo? Kerana Muawiyah bin Yazid ni adalah seorang ahli ibadah. Hati dia, wacai dia, jiwa dia tu tak ada nak jadi khalifah. Dia tu kerana gapo boleh dia tak jadi khalifah? Kerana dia tengok keadaan orang yang jadi khalifah tu dakwah Islam kepada orang asing, orang agama lain tu tak ada mana. Cuma ada hak mana? Ada berlaku perang Islam sama Islam saja. Tu buat Muawiyah bin Yazid tu tak jadi khalifah. Kerana apa? Kerana fitnah. Kerana Islam sama Islam ya, hak duk balah, pakat bubuk nak jadi khalifah. Tu adalah salah satu sebab buat Muawiyah bin Yazid tu tak ada nak jadi khalifah mana. Maka apabila dia nak jadi khalifah, dia tak ada cara gapo lagi. Dia pesan kepada gubernur ataupun orang di bawah pemerintahan dia, pesan kata apa yang biasa duk buat pada masa ayah dia, maka sekarang ni buat hak tu lagi. Tak lama tu, lebih kurang 3 bulan tu, Muawiyah bin Yazid pun undur diri. Undur diri daripada jawatan khalifah dengan suka hati dia.
Tak ada bukan dengan paksa bukan dengan gagah tapi dengan kerana hati dia keluar daripada jawatan khalifah. Baik, kita mai tengok sikit tentang Muawiyah bin Yazid. Sikit lagi, saat ni lupa. Peribadi ataupun suan tua hak Muawiyah bin Yazid ni adalah orang yang ahli ibadah, orang yang duduk di dalam ibadat semua. Sifat dia lasna ni sai hak dia tu nak supaya dah boleh kata dengan Sayyidina Husain bin Ali. Perangai dia supaya dah dengan cucu Nabi. Kalau tengok jahat-jahat tu dia tukar. Itu dia. Dan ulama cahaya kepada Muawiyah bin Yazid ni adalah lambang perdamaian. Sanjalak heng kan gapo damaian ni? Sanjalak heng kan semana chan. Itu dia. Lambang perdamaian. Nak balik Malaysia ni payah sikit. Lepas tu ulama lagi kata ia ni adalah tokoh kebaikan. Panggil warna supaya abad punam heng kwam di. Tu adalah peribadi ataupun sifat-sifat hak Muawiyah bin Yazid. Ahlul ibadah, sifat ia seperti Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi. Yang ketiga, lambang perdamaian. Yang keempat, tokoh kebaikan. Maka dok tak lama, lepas pada 3 bulan, Muawiyah bin Yazid tubik daripada jawatan khalifah. Maka tak lama, ia pun meninggal dunia pada tahun 64 Hijrah juga. Dan pada masa ni, Muawiyah bin Yazid ni tak ada anak. Hak terakun mula-mula, iaitu terakun Abu Sufyan. Sepengahut start rakyat mula-mula saning, kerajaan Bani Umayyah ada 14 orang, 2 terakun. Terakun mula-mula ialah terakun Abu Sufyan. Piate Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid yang tiga ni tak ada anak. Tetapi keadaan orang rakyat tu pakat nak turut kerajaan, nak turut Bani Umayyah lagi. Maka buat Bani Umayyah tu kena cari orang yang nak jadi khalifah. Di mana tu? Di Syam. Di Syam tu berlaku di Syam. Di Mekah pada masa Muawiyah bin Yazid tu, khalifah dia jadi Abdullah bin Zubair, duduk dengan senang beki Kaabah utuh, buat perkara banyak-banyak perkara lah. Naik khalifah yang keempat ialah Marwan bin Al-Hakam. Khalifah yang keempat bagi kerajaan Bani Umayyah ialah Marwan bin Al-Hakam. Dia jadi khalifah pada tahun 64 Hijrah sampai 65 Hijrah. Tak sampai setahun kali. Tapi berapa bulan tu nanti nak rakyat lagi. Kita mai tengok dulu. Marwan bin Hakam bin Abil Aus bin Umayyah. Ning adalah terakun yang kedua hak Raja Wong Umayyah. Hak jadi khalifah. Baik. Marwan bin Hakam ni kita mai tengok ni saya sikit, perawat dia sikit. Dia ni adalah seorang daripada sigar sahabah. Sahabat junior, sahabat hak kecil. Sahabat hak besar tu rada kibar sahabat tu Abu Bakar, Umar, Usman kot nu. Tapi hak ni sahabat hak kecil. Kerana apa? Kerana ya tu Marwan bin Hakam tu beranak pada tahun 2 Hijrah. Maka Nabi meninggal dunia pada tahun 11 Hijrah. Berarti ia tu umur 9 tahun. Ia dia jumpa dengan Nabi. Ia dia duduk sekali dengan Nabi. Walaupun budak, tapi dia duduk sekali dengan Nabi. Ulama ambil dia tu masuk di dalam sahabat juga. Tapi panggil sahabat hak halo sigarus sahabah, sahabat junior. Okey. Tu Marwan bin Hakam. Mula-mula sahabat hak kecil. Yang kedua, Marwan bin Hakam ni biasa jadi penulis kepada Khalifah Uthman bin Affan. Pada masa Khalifah Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman
pilih Marwan bin Hakam untuk mari jadi leka penulis. Dan yang ketiga ialah Marwan bin Hakam besok jadi gubernur, Rata Menteri. Rata Menteri ni besar pada Metab. Ia besok jadi gubernur di Hijaz pada masa Khalifah Muawiyah 1, Yazid 1, lepas tu Muawiyah 2. Makna kata 3 orang belum pada dengan ia tu Marwan bin Hakam jadi Rata Menteri di Hijaz kepada Khalifah, belum pada ia belaka. Tu dia. Tu 3 perkara hak ustaz besok ayat dah halal kelah. Sigarus Sahabah, penulis kepada Sayyidina Uthman, Gubernur Hijaz, kepada 3 orang khalifah belum pada ia. Marwan bin Hakam. Dan kita masih tengok lagi pada masa Sayyidina pada masa khalifah Marwan bin Hakam tu, pada masa tu kucah sikit. Kerana apa? Kerana di Mekah ada khalifah jadi Abdullah bin Zubair. Lepas tu di Syam ni pakat pilih Marwan bin Hakam jadi khalifah. Maka kena bagi kek kan pukra, bagi sakate pemerintahan. Buat pada masa Marwan bin Hakam tu ada 2 khalifah. Yang pertama ia sendiri jaga di kawasan Dimashq, iaitu kawasan Syam. Lepas tu ada khalifah seorang lagi iaitu Abdullah bin Zubair jaga kawasan Hijaz, Iraq, lepas tu Yaman. Hijaz, Iraq, Yaman. Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Kalau kita tengok tu Abdullah bin Zubair tu jadi khalifah banyak luah pada Marwan bin Hakam. Kerana Marwan bin Hakam tu jadi dalam kek peracuan hak ya, kek kampung kerong hak ya. Kek umuh ya, mudah-mudah kata dalam muang Damaskus tu dalam tu ya. Bahkan ada gak bagi dalam muang Damaskus sekalipun. Tu dia. Tu adalah benar hak berlaku pada masa Marwan bin Hakam, iaitu ada 2 khalifah. Kalau ustaznya boleh royak tak khalifah mana tak? Boleh royak. Yang pertama Marwan bin Hakam sendiri jadi khalifah di Dimashq. Yang kedua Abdullah bin Zubair jadi khalifah di Mekah, di Madinah, di Iraq, lepas tu di Yaman. Okey, faham? Alhamdulillah. Insya-Allah. Kita tengok lagi Marwan bin Hakam ni mempunyai Marwan bin Hakam ni adalah orang yang memperbaiki nama Bani Umayyah kelik mari semula. Kerana belum pada ni nama kata terakun Umayyah ni kencu kata terakun lang paupan Muslim. Geno. Bunuh cucu Nabi, perang sama Islam, butuh Kaabah. Kalau kita gambar orang Islam mana nak bunuh cucu Nabi? Orang yang ada darah Nabi ni orang mulia sekali dah. Kerana Nabi jamin sendiri. Dan kita sekali pun dah duk semaya, duk gapo, duk doa kepada fakir belaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ali makna keluarga Nabi. Orang yang ada darah Nabi, cucu Nabi, ada darah Nabi. Jadi keluarga Nabi. Kita duduk awal semua. Kalau kita fikir, orang Islam gapo boleh buat siapa tahu tu? Boleh buat kalau sakut dengan politik. Tapi saya tak ada nak royak atau politik ni semata-mata tak molek. Kerana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu buat politik belaka. Siapa kot Nabi pun ada politik. Tetapi politik hak Nabi tu mari daripada wahyu, mari daripada Tuhan. Maka panggil politik hak Nabi tu panggil sunnah. Kerana tak ada tempat salah. Tapi politik orang lain tu ada tempat salah, ada tempat tak kena. Sebab apa politik dia kena cara dengan orang. Orang ni kena, kadang-kadang orang ni tak kena. Tuk cai bang, mai tuk cai bang. Hak tu buat politik orang lain tu tak ada sembun dak. Tapi sekadar mana dia kuasa, sekadar itulah yang ia kena buat.
bagi orang main politik. Okey. Baik. Pada masa Marwan bin Hakam tu, ia tu adalah orang yang memperbaiki sang siang Trakun Umayyah kelik mula. Jak timun mong dengan sebab bunuh cucu Nabi, dengan sebab bunuh orang Madinah, dengan sebab runtuh Kaabah di Mekah. Marwan bin Hakam tolong Marwan bin Hakam buat baik ku kelab khunmah. Buat pada masa lepas pada Marwan bin Hakam tu, orang pun pakak nak hai kuam cuacai kepada Bani Umayyah kelik mula. Orang pakak nak turut kerajaan Bani Umayyah kelik mai semula. Maka belum pada Marwan bin Hakam nak meninggal dunia, ialah tek putera mahkota. Tu dia, iaitu latih anak ia Abdul Malik bin Marwan. Dok tak lama lepas ada latih putera mahkota, Marwan bin Hakam pun meninggal dunia pada tahun 65 Hijrah. Masa Marwan bin Hakam jadi khalifah ialah milai bulan 18 hari. Ingat molek, milai bulan 18 hari Marwan bin Hakam jadi khalifah. Dan akhir sekalinya ialah pihak hak tengok video mai sampai sini dah tu, ustaz rasa mujur lah. Kalau pihak tu tengok sampai sini dah, ambil buat murajaah, dapat pedah. Pasal lagi iaitu sebar. Wakwi saing-saing kita tu, hak masuk main ngaji atik, tak masuk main ngaji atik, kau duduk bilik lah. Hatta dia tengok atik. Kalau dia tengok mudah-mudahan pakat-pakat dapat faedah. Mintalah faedah tu hatta ikut saing kita tengok. Dan jangan lupa pencet titam. Akhir sekali saya minta doa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Tuhan tu mudahlah urusan kangan hak kita semua, urusan hak faedah dalam pengajian kita. Minta Tuhan tu mempermudahkan, buat mudah, amin ya rabbal alamin. Akhir sekali, jika ada silap salah mana, harap maaf lah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.